Tahukah anda antara mantra terkenal Elon Musk ialah kalau kita nak buat kereta, part terbagus dalam menghasilkan kereta ialah apabila kita tak perlukan part tersebut. Dan dalam manufacturing proses pula dia kata proses terbagus dalam manufacturing proses ialah apabila kita tak perlukan proses tersebut. Bunyi macam orang siwil, macam orang gila, tapi itulah mantra Elon Musk dalam menghasilkan kereta Tesla. Dan sebagai bukti, Tesla Model 3 ni lah adalah produk pertama daripada Tesla yang tak ada upper front grille, dia hanya ada lower front grille sahaja. Seperti biasa, kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia, dan jangan lupa untuk menyokong kami dekat Netflix. Projek Model 3 ni adalah diilhamkan pada tahun 2006 tapi dia dijadikan kereta pada tahun 2016. 10 tahun dia ambil masa untuk realisasikan projek ini. Sebab apa? Sebab model pertama Tesla adalah Roadster. Roadster tu ketika dilancarkan dia jual dengan harga $100,000 tapi sebenarnya setiap unit Tesla Roadster tu Tesla rugi, dan Tesla banyak belajar berkenaan buat kereta daripada model Roadster tadi. Dan daripada Roadster tu lahirlah model S, lahir model X, dan akhir sekali barulah lahir model 3. Kalau kita tengokkan dari segi harga jualan, model 3 ni adalah model termurah daripada Tesla dengan harga sekitar $35,000 saja. Maksudnya kereta ni margin dia kecil. Paling mahal margin dia dekat model S. So dia ambil untung daripada model S dan dia gunakan untuk buat kereta Model 3 ni tadi. Sebab itulah dia mengambil masa 10 tahun untuk buat kereta ni daripada idea sampailah lahir. Jadi inilah kereta elektrik termurah untuk rakyat Malaysia, untuk rakyat US pada tahun 2016. Okey, dari segi saiz kereta ni panjang dia 4720 mm, lebar dia 1933 mm. Manakala wheelbase dia pula 2875 mm. Jadi dalam dia agak luas lah. Dan untuk model ni, sebenarnya model ni adalah model facelift yang dikenali sebagai Project Highlander. Okey, kereta ni sebenarnya antara perubahan yang dibuat ialah ditukar lampu depan tu supaya nampak lagi sleek, nampak lagi kecil, nampak lagi sport. Manakala dia ubah dia punya coefficient of drag daripada 0.225 menjadi 0.219. Perubahan tu nampak kecil tapi sebenarnya untuk penggunaan tenaga dia jatuh sebanyak 1 kWh berbanding dengan model sebelumnya bagi setiap 100 km. Maksudnya design ni lagi sleek dan lagi jimat tenaga. Okey, ini design Mazda 3. Sorry. Tesla. Secara keseluruhan, design Tesla Model 3 ni memang nampak sporty. Bila kita tengok daripada tepi, dia depan tu rendah dan belakang tu agak tinggi sikit, dan dia punya habis ni sebagai nampak macam hatchback. Tapi secara keseluruhan, design ni memang nampak sporty, nampak selamat. Dan kalau anda perasan, design ni macam ala-ala Mazda sikit. Sebab apa dia sama? Sebab desainernya adalah orang yang sama. Ketua designer untuk Tesla Model 3 adalah Franz Hohlhausen, di mana Franz satu ketika dulu pernah bekerja sebagai Chief of Designer untuk Mazda USA pada tahun 2004. So pada tahun 2005 dia join dekat Tesla. Dan ketika bekerja untuk Mazda dulu, Franz pernah menghasilkan Mazda Cabura dan Mazda Furai, iaitu kereta konsep yang memang sangat cun. Kalau kita tengok falsafah design language dia hampir sama. Okey, ini kedudukan charger Tesla. Okey, untuk charger dia memang tersembunyi. Memang design dia sangat cantik. Untuk AC dia boleh menerima sehingga 11, manakala untuk DC fast charger dia boleh terima sehingga 250 kW. Okey, sekarang ni variant yang kita guna hari ni adalah variant dual motor. Dual motor menggunakan bateri yang lagi besar, iaitu bateri NMC Nickel Manganese Cobalt sehingga 75 kWh. Dan dia boleh dipandu sehingga 629 km mengikut bacaan WLTP lah. Untuk model rear wheel drive, rear wheel drive dia menggunakan bateri yang lebih kecil lah, sekitar 57 kWh, bateri lithium ferrous phosphide.
macam pernah dengar, iaitu bateri LFP. So itu beza dia. Manakala bateri LFP tu sekitar 500 km saja. Untuk model baru juga, Tesla telah mengupdatekan dia punya battery management system sehingga kereta ini boleh pergi sejauh 27 km lebih jauh kalau kita compare dengan model yang sebelumnya. Apabila kita masuk dalam Tesla Model 3 versi facelift ni, barulah kita nampak kegilaan mantra Elon Musk tadi. Tak ada parts, tak ada switch steering, tak ada switch gear, tak ada butang penghidup, tak ada butang lampu dan tak ada butang wiper. Semua sekali dia dipusatkan kepada beberapa bahagian sajalah. Especially bila kita nak ubah wiper, kita kena tekan kat sini. Bila kita nak main, kita punya adaptive cruise control part kat sini. Switch untuk kita ubah signal ada dekat sini saja, dan switch lampu pun ada dekat sini. Cuma bila kita gunakan sebagai contoh yang kita guna switch lampu, kita boleh pilih nak on lampu, nak off lampu, nak auto lampu. Manakala untuk kesemua fungsi-fungsi yang ada pada kereta ni, dia berpusat kepada skrin 15.4 inci ni lah. Di mana skrin ni tadi saya anggap lebih kepada laptop, di mana dia mengawal keseluruhan fungsi-fungsi tambahan yang ada pada kereta ni. Sebagai contoh aircon. Kereta ni tak ada aircon vent. Kita boleh kontrol aircon vent dekat sini. Atas, bawah, tinggi, bawah, kiri, kanan, semua kontrol dekat sini. Gila tak gila? Yang kedua, kita boleh kawal juga kita punya beberapa ciri lain, seperti kita boleh kawal ketinggian ataupun pelarasan steering ini dekat sini. Bila kita tekan sini, kita boleh tinggikan steering, rendahkan steering, ataupun kita tolak ke dalam ataupun ke depan. Semuanya berpusat pada skrin sebesar 15.4 inci ni tadi. Okey, sekarang kita berada dekat bahagian belakang. So, bahagian belakang kereta elektrik ni kebanyakan dia rata, dia flat floor. Jadi, ruang kaki tu baguslah dan ruang menyandar pun bagus. Untuk model facelift ni, tambahan dia ada skrin dekat belakang, skrin sebesar 8 inci, di mana kita boleh tengok YouTube, kita boleh tengok Netflix dekat sini walaupun kereta masih bergerak. Itulah kelebihan. Dan kereta dekat bahagian belakang juga kita boleh kontrol aircon. Termasuklah kita nak ubah arah aircon, kita boleh guna skrin ini saja. Contohnya nak ke atas, ke bawah, ke tepi, semua kita boleh ubah dekat sini. Dan di bawah aircon tu dia ada 2 USB point. Dekat belakang kita ni kita ada lebih kurang luggage yang sangat besar, sekitar 561 liter dekat bahagian belakang. Dan dekat terang depan tu kita ada 88 liter ruang kargo. Dan kita sebenarnya boleh lipat kedua-dua seat ni untuk dapatkan ruang kargo yang lagi besar. Cuma saya tak ada data berapa besar ruang kargo tu bila kita lipat kedua-dua seat ni dalam keadaan flat. Satu perkara yang saya nak puji berkenaan dengan Tesla ialah betapa bagusnya dia punya sound system. Satu, sebab pertama dia menggunakan double layer glass. Yang kedua, dia ada 17 speaker, ada 2 subwoofer dan 2 amplifier. Dan semasa saya basuh kereta ni semalam, saya cuba tengoklah speaker tu, sebab saya rasa speaker ni lagi bagus daripada Harman Kardon dan cuma mungkin kurang sikit berbanding dengan Bowers and Wilkins. Tapi yang peliknya, jenama speaker kereta ni jenama Tesla, bukannya jenama brand lain. Itu yang pelik. Okey, macam mana kalau kita nak gerak kereta ni kalau tak ada gear? So, gear dia dekat skrin dan kita hanya swipe ke atas, automatik dia akan masuk dalam gear D. So, andai kata kalau skrin ni rosak, maksudnya kita boleh guna lagi kereta ni dengan ada butang fizikal tapi dia ada atas ni. Cuba tengok ni. Kita kena tekan sikit. Keluar lawa, keluar. Nampak tak? Dia akan keluar kedudukan P, R, N dan D. So, kita akan drive kereta ni sekarang. Seperti yang kita explain tadi, kereta ni ada dual motor. Dan dual motor tadi menghasilkan sekitar 456 horsepower dan 493 Nm torque. Memang cukup power untuk sebuah kereta yang seberat 1800 kg tadi.
pecutan kereta ni tadi. Pecutan kereta ni daripada 0 ke 100 dalam masa 4.4 saat. Manakala dia punya top speed dihadkan kepada 200 km sejam. Untuk model lama, dia boleh pergi lagi laju sekitar 230. Yang ni untuk dapatkan better range, dia dah limitkan kereta ni kepada 200 km sejam sahaja. Untuk kereta ni, kita dah tetapkan dia dalam mode chill. Maksudnya dalam mode yang lebih relax lah. So dia tak agresif sangat. So saya lagi suka macam tu. Dan untuk penggunaan tenaga, kita boleh dapat 119 watt hour per kilometer. Even dia punya data adalah 118, iaitu figure yang dibagi oleh Tesla sendirilah. Dan satu perkara yang kita boleh puji untuk kereta ini ialah battery management system dia ataupun BMS dia. Di mana kalau kita tengok BMS untuk kereta ni lebih bagus berbanding dengan kompetitor dia yang lain. Sebagai contoh, kita lepaskan pedal minyak dan dia tak brake tu secara agresif. Dia lebih brake kepada slow dan steady, macam kita brake macam biasa. Jadi perjalanan kita lebih harmoni, lebih smooth, lebih lancar berbanding dengan kereta elektrik yang lain. Satu perkara lagi yang kita nak puji kereta ini ialah berat. Untuk berat kereta ini, walaupun dia ada dual motor, walaupun dia guna double wishbone dekat depan, walaupun dia guna multi-link dekat belakang dan juga bateri sebesar 75 kWh, berat dia adalah sekitar 1800 kg sahaja walaupun dia menggunakan dual motor. Sebagai contoh Hyundai Ioniq 6 dengan dual motor, McPherson di depan, multi-link di bahagian belakang, bateri 75 kWh. Kereta itu adalah seberat 2000 kg ataupun secara tepatnya 2020 kg. Dan Ioniq 6 adalah 200 kg lebih berat berbanding dengan kereta Tesla Model 3. Berat ini dalam kereta elektrik memang sangat mempengaruhi cara pemanduan. So bila kereta itu berat, momentum dia lagi besar. Bila momentum lagi besar, kita akan merasa tak berapa best bila kita nak masuk selekoh. Kalau yang ni kita boleh rasa dia lebih agile, dia lebih nimble, dia lebih lincah di selekoh. Dan juga berat juga mempengaruhi movement kereta ni sendiri ataupun kita sebut sebagai sprung mass. So kalau berat tu bertambah, jadi pergerakan tu lebih banyak. Jadi kita rasa cepat penat. Untuk kereta ni, dia punya berat tu adalah kurang berbanding dengan pesaingnya yang lain. Jadi kita rasa dia punya driving behaviour tu lebih best, lebih seronok dan kurang penat berbanding dengan kereta elektrik yang lain. Cuma kalau kita nak compare, let's say kita compare dengan kereta BMW elektrik yang menggunakan adaptif, barulah kereta ini kalah kepada kereta elektrik yang menggunakan suspensi adaptif. Untuk kereta ini, dia punya NVH adalah lebih bagus sebab dia menggunakan tayar khas untuk kereta elektrik dikenali sebagai Hankook Ion. Dan untuk perjalanan, let's say kita letak dalam 110 atau 100, kita mencatatkan bacaan kadar bunyi sekitar 65 ataupun 66 desibel sahaja. Untuk bunyi pula, memang bunyi dia bagus sebab dia tak bising sangat dalam kereta ni. Sebab cermin sisi, cermin depan, cermin tas kita ni semuanya menggunakan kaedah double layer. So bunyi daripada luar tu telah dihalang daripada memasuki kereta ini. Kedudukan steering, rekaan seat pun adalah bagus. Kita boleh duduk dan drive memandu dalam 2 hingga 3 jam tanpa sebarang masalah. Dan untuk model yang terbaru, model Highlander ni, dia ada ventilation seat. So untuk pemanduan di Malaysia dengan cuaca yang panas, memang kita akan rasa bontot kita lebih sejuk daripada biasa. Fly tanpa rasa melekit. Dari segi aspek keselamatan, kereta ni memang menang dekat Tesla. Sebabnya Tesla ni dikawal oleh beberapa radar dekat luar, beberapa sonar sistem dekat luar, dan dia sekurang-kurangnya ada 8 kamera yang memantau pergerakan kita sekarang. Sebagai contoh, kita nak masuk ke kiri, ada kamera. Nak masuk ke kanan, ada kamera. Dan memang banyak kamera yang ada dekat kereta ini. Dan kereta ini juga, dia boleh membaca dalam keadaan sekeliling. Semua input daripada radar, daripada sonar tadi akan diberi. Nampak tak? Nampak kun ni? Dia boleh baca kun kat sini.
So dia boleh menghasilkan image pada dalam kereta ni untuk memberikan kita ataupun mengawal kereta ni dengan lebih baik. Maksudnya dia ada AEB. AEB dia memang sangat bagus. Masuklah AEB untuk blind spot system. Dan untuk kereta ini juga dia ada auto high beam. Cuma saya rasa auto high beam dia tu tak berapa efektif. Sebab bila saya lalu waktu dalam yang gelap, jalan yang gelap pun dia macam lambat ataupun tak buka lampu high beam. Salah satu ciri istimewa yang ada pada Tesla Model 3 ni adalah Sentry Mode. Sebab dia ada banyak kamera kat luar kita ni. So bila kita parking kereta ni, bila kita park je, kita kunci je, dia akan mengoperasikan Sentry Mode. Sentry Mode ni, semua kamera ni akan memerhatikan semua kereta kita. Let's say ada orang datang kat kereta kita, dia intai kat dalam, dia akan rakam. Kucing lalu, dia akan rakam. Siapa-siapa yang lalu letak je tangan, dia akan rakam. Dekat je dengan kereta kita, dia akan rakam. So dari segi safety kereta ni memang bagus. Cuma satu perkara yang saya tak suka berkenaan dengan kereta ni adalah switch signal dia. Let's say saya nak masuk signal, saya kena tekan switch ni. Dalam masa 24 jam yang pertama hari tu, saya tertekan butang volume ataupun tekan butang mengubah lagu, sedangkan saya nak masuk signal, saya nak tekan butang signal. Jadi saya tersilap tekan butang volume ni dengan signal sebab kedudukannya adalah rapat dan kereta ni tak ada switch signal, dia ada butang saja. So untuk 24 jam yang pertama tu anda akan rasa kekok sedikit. Dalam aspek keselamatan, kereta ini memang banyak menerima pengiktirafan daripada badan-badan international. Euro 5 5 bintang, Australian NCAP 5 bintang, IIHS Safety Peak Award Plus, dan untuk NHTSA 5 bintang. 4 badan antarabangsa yang memang ada kepakaran menilai keselamatan kereta ni semua skor 5 bintang. Kereta lain mungkin ada 1 atau 2, tapi untuk Tesla Model 3 dia sapu semua. Ini menunjukkan bahawa chassis dia ni memang mantap, memang teguh dan memang kuat. Untuk conclusion, bila Tesla masuk ke Malaysia ni, dia sebenarnya dah menimbulkan disruption kepada industri. Kita tengoklah, sebelum ni kita tengok Tesla Recon dijual kat Malaysia dengan harga yang boleh dikatakan tak masuk akal, 300,000, 400,000. Kita rasa macam biar betul kereta ni macam ni kan. Tiba-tiba Tesla masuk dekat Malaysia dengan Model 3 untuk rear wheel drive standard range, dia boleh jual dengan harga 189,000. Dan untuk model yang kita pandu sekarang, long range, dia boleh pergi kepada 219,000, which is harga tu kebanyakannya memang potong kepala kebanyakan pesaing Tesla yang lain. Dia orang pun pening macam mana nak jual kereta semurah Tesla. Cuma harga 189,000 tu equipment dia standard. Anda nak tukar color, tambah duit. Nak tukar sport rim, tambah duit. Nak masuk autopilot enhance, tambah duit. Full self-driving pun kena tambah duit. So untuk Tesla yang macam ni, yang kepunyaan Abang Gan ni, tak silap saya dia dah pergi kepada RM250,000. Dan satu perkara yang saya tak suka ialah rim 19 inci. Okay, rim 19 inci ni dia besar. Bila dia besar, rolling resistance dia tinggi. Bila rolling resistance dia tinggi, makanya kita tak dapat full range, iaitu 629 kilo yang diiklankan. Kita hanya dapat mungkin 500 plus sahaja. Dan rim yang besar juga adalah lebih berat, maka dia akan mengganggu kita punya dinamik dan juga handling, di mana rim yang berat tadi akan menambah kepada angst perang mas. So kalau saya beli, mungkin saya beli yang standard sahaja, di mana rim standard lebih aerodinamik sebab ada penutup plastik. Secara keseluruhan, adakah kereta ini kita boleh beli? Secara jujurnya, saya rasa kereta ini kita boleh beli. Kereta ini memang orang kata kereta standard, di mana kereta elektrik sebenarnya tak mahal. Dia akan ada dua pendapat. Satu, orang konvensionalis ataupun tradisionalis macam saya. Saya lebih suka kereta tu ada steering, ada switch lampu, ada switch gear dan ada gear knob dan macam-macam switch semua saya ada. Saya lebih suka complete package, di mana saya suka in total control. Tapi untuk orang yang muda, orang yang suka teknologi, dia akan suka kereta macam ni. So sama ada anda seorang tradisionalis ataupun teknologis, terpulang. Tapi kereta ini sebenarnya telah menetapkan satu penanda aras baru bahawa kereta elektrik sebenarnya mampu milik.
canggih dan sedap untuk dipandu untuk jarak jauh. Sekian saja review kami berkenaan dengan Tesla Model 3 Long Range. Sehingga kita berjumpa lagi seperti biasa. Kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, subscribe, share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya untuk bertanyakan berkenaan dengan Tesla Model 3 ni. Okay? Bye-bye. Belanja sekali.